TV KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan jami'il musyahidin wa syukran aidan li idaatil Didik TV wa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum min jadid ila barnamij Tariq ila Najah SPM 2021. اليوم سنتعلم المادة تفسير القرآن أو تحفيظ القرآن ومعنا اليوم معلم ممتازا. Hari ini kita nak belajar tentang subjek tahfizul Quran. Tapi sebelum tu, kepada murid-murid sekalian, jom sama-sama kita pakai pelitup muka, kekalkan penjarakan fizikal dan yang paling penting, jangan lupa pakai cecair pembasmi kuman. Tapi sebelum tu, jom kita saksikan profil guru kita yang akan mengajar kita pada hari ini. Jom kita saksikan. Marhaba Ustaz, kif hal Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Ismak Karim? Ma'aruf Ishaq. Masya Allah Ustaz, min ail madrasah Ustaz? SMKA Putrajaya. Masya Allah. Kam sana fi hadal madrasah? 2 tahun. Baru 2 tahun. Oh, Masya Allah. 2 tahun, Masya Allah. Ustaz, اليوم سنتعلم المادة تحفيظ القرآن. Hari ini kita nak belajar subjek tahfiz Quran untuk STPM 2020. Baik Ustaz. Jadi saya nak tanyalah Ustaz, subjek ni kita boleh katakan subjek yang baharu. Betul. Apa pandangan Ustaz tentang subjek yang akan kita belajar pada hari ini? Adakah ia satu subjek yang susah ataupun satu subjek yang digemari oleh murid-murid? Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk tahfiz Al-Quran adalah satu subjek yang baharu, ya, subjek yang baharu bermaksud adalah satu peluang kepada anak-anak kita untuk melengkapkan hafazan Al-Quran dan melanjutkan pelajaran di arus perdana iaitu dalam STPM. Baik, terima kasih Ustaz. Sebelum kita nak mulakan kelas tahfizul Quran kita pada hari ini, jom Ustaz kita buat SOP terlebih dahulu. Baik. Kita pakai cecair pembasmi kuman. Okey, Ustaz mulakan terlebih dahulu. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Baik, dan sekarang ni saya pula yang akan pakai cecair pembasmi kuman. InsyaAllah. Bila kita dah pakai cecair pembasmi kuman Ustaz, barulah kita boleh buka pelitup muka kita. InsyaAllah. Tapi masih menjaga penjarakan fizikal Ustaz. Betul. Jangan buang merata-rata dan pastikan kita masukkan semula dalam bekas yang kita bawa. Supaya tidaklah terkena jangkitan penyakit lah. Yelah, meja kursi ni kita tak tahu ada kuman ke tidak Ustaz kan? Betul. Okey Ustaz. Hari ini subjek kita tahfizul Quran. Dan sudah semestinya tidak dapat tidak murid-murid perlu menghafal Quran. Betul. Adakah mereka perlu menghafal 30 juzuk tu sekali Ustaz? Baik, ya, untuk STPM tahfiz ya, kita ada 3 semester, satu semester 10 juzuk. Satu semester 10 juzuk. Jadi anak pelajar-pelajar sekarang dalam semester 3 perlu menghafal juzuk 21 hingga 30. Dan untuk peperiksaan akhir ini hanya juzuk 26 hingga 30 sahaja yang akan diuji. Okey Ustaz, kita ni nak sangat dengar suara Ustaz. Allah untuk membaca ayat suci Quran sebagai opening lah untuk pertemuan kita Ustaz. Boleh sikit tak untuk kita nak ambil barakah dalam pertemuan kita hari ini? Boleh sikit Ustaz? InsyaAllah. Surah Okey, tafadhal. mudahlah insyaAllah. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. InsyaAllah. Masya Allah Ustaz, barakallahu fiik. Mudah-mudahan pertemuan kita ni diberkati Allah SWT. Baik, tadi Ustaz dah bagi tahu tentang apa pandangan Ustaz tentang subjek STPM
tahfiz. Ya. Dan sekarang ni kita nak dengar pula pandangan murid-murid kita tentang subjek kita pada hari ini. Jom kita saksikan. InsyaAllah. Jom sama-sama. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amirah Nasia binti Bisa, pelajar STPM Tahfiz semester 3 2020. Saya amat meminati subjek Tahfiz kerana ia dapat menambahkan ilmu pengetahuan saya mengenai ulum Al-Quran. Saya amat meminati subjek Tahfiz ini. Walaupun pada awalnya saya mengalami kesukaran, tetapi dengan bantuan para ustaz dan sahabat-sahabat saya dapat lebih yakin untuk skor dalam subjek ini. Jangan lupa doakan saya dan kawan-kawan untuk berjaya dalam STPM Tahfiz. Saya sangat menyukai subjek Tahfiz Al-Quran ini kerana saya dapat mengetahui banyak kemahiran tentang Al-Quran. Jangan lupa doakan saya dan kawan-kawan dalam kejayaan STPM tahun 2020. Saya amat meminati subjek Tahfiz Al-Quran kerana ia dapat membantu saya untuk memahami Al-Quran dengan lebih mudah. Walaupun terdapat pelbagai kesusahan, namun dengan bantuan guru dan Didik TV, ia dapat meningkatkan kefahaman saya dalam Tahfiz Al-Quran. Terima kasih guru dan Didik TV. Didik TV KPM. Alright, antum ma'ana tariq ila najah STPM 2020. اليوم سنتعلم المادة تحفيظ القرآن ومعنا اليوم الأستاذ كريم أستاذ معروف bin Ishaq. Ustaz, tadi ada murid-murid kita menceritakan tentang bagaimana mereka menghafal Quran dan sebagainya. Nak tanya Ustaz sikitlah Ustaz. Ustaz daripada umur berapa sebenarnya Ustaz menghafal Quran tu? Oh, saya. Saya mula menghafal Al-Quran bermula umur 16 tahun. Masya Allah. 16 tahun sampai umur 20 tahun ambil diploma tahfiz. Selepas itu menyambung pelajaran di Mahat Syubra, Mesir. Masya Allah. Jadi dengan ilmu dan pengalaman yang Ustaz ada, hari ini kita nak ambil tips yang menarik yang akan Ustaz kongsikan kepada kita semua. Baik Ustaz, saya tak keseorangan pada hari ini dan kita ada juga murid-murid yang akan menyertai kelas kita pada hari ini Ustaz. Ya. Tapi kita berehat seketika. Saufa naltaqi ba'da qalil. Selepas ini kita akan bertemu lagi. Kita berehat seketika, kembali dalam Road to Success STPM 2020 kembali selepas ini. InsyaAllah. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, antum ma'ana tariq ila najah STPM 2020. اليوم سنتعلم المادة تحفيظ القرآن ومعنا معلم معروف bin Ishaq. Baik, hari ini kita bersama Al-Fadhil Ustaz Ma'ruf bin Ishaq. Sebelum kita nak mulakan kelas kita pada hari ini, kita nak kenalkan murid-murid yang akan menyertai kelas kita pada hari ini. Jom kita saksikan. Dah bersedia ke mereka untuk bersama dengan kita? Baik, kita ada di talian bersama dengan Muhammad Wafi, kita ada Ahmad Abid, kita ada Rusdan, kita ada Tasnim, Abdul Arif dan Aisyah Idris. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Okey, hal antum musta'iduna lil imtihan? Dah bersedia ke untuk menghadapi peperiksaan? Alhamdulillah. Baik Ustaz, tanpa melengahkan masa lagi Ustaz, saya serahkan kepada Ustaz untuk memulakan kelas kita pada hari ini dalam subjek Tafsirul Quran. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Saya tidak berkesorangan rupanya pada hari ini, ditemani oleh Da'i Aiman yang petah bercakap, handsome orangnya. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Ya, tak sangka yang sebelum ni kita tengok dalam TV rancangan Tanyalah Ustaz. Hari ini saya bersua muka dengan Ustaz. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan ya Ustaz. Jadi untuk anak-anak pelajar, apa khabar semua? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sihat semua. Jadi anak-anak pelajar yang berada di luar dan semua penonton diharapkan sihat dan walafiat semua insya-Allah. Amin. Jadi insya-Allah seterusnya Ustaz nak memperkenalkan diri Ustaz, iaitu nama dia beri Ma'ruf bin Ishaq, ya, bertugas sebagai guru tahfiz STPM di Pusat Tingkatan 6 SMKA Putrajaya.
Jadi alhamdulillah ini adalah subjek yang baharu dalam STPM. Bermaksud calon-calon yang ada pada hari ini adalah calon yang pertama akan mengambil peperiksaan tahfiz Al-Quran. Baik. Ini soalan cepu mas. Bilakah tarikh peperiksaan STPM tahfiz Al-Quran kod 932/3 pada tahun 2020 ni? Ya. Siapa boleh bagi tahu? Siapa nak jawab tu? Siapa boleh jawab? Dia biasa kalau tarikh peperiksaan ni. Insya-Allah ya, anak-anak calon-calon akan menduduki peperiksaan pada 12 hari bulan 4 pada hari Isnin minggu hadapan. Oh, tak lama bermaksud ya, hari ini sehingga hari Isnin lebih kurang ada 4 hari lagi ya, calon-calon pelajar ini boleh menyiapkan diri bagi hafazan Al-Quran dan ulumul Quran. Insya-Allah. Okey Ustaz. Baik. Ini ya. 12 hari bulan April 2021 pada hari Isnin, sidang ketiga bermula 2.15 petang sehingga 4.45 petang. Ya, 2 jam 30 minit. Jadi calon-calon perlu berada di dalam dewan awal ya supaya lebih tenang ya untuk bersedia menjawab insya-Allah. Bagi format peperiksaan kod 932/3, insya-Allah Ustaz akan menerangkan bahagian A ya, iaitu hifzul Al-Quran. Untuk calon-calon STPM tahfiz ini, semua calon sudah khatam 30 juzuk. Masya-Allah. Ya, 30 juzuk. Semester 1 10 juzuk, semester 2 20 juzuk dan semester 3 30 juzuk. Cuma di dalam tahriri peperiksaan akhir semester 3 ini, pelajar perlu menyiapkan diri dengan 5 juzuk hafazan, iaitu bermula juzuk 26 sehingga juzuk 30. Oh, masya-Allah. Insya-Allah. Ya. Jadi apa yang perlu pelajar fokus ya? Dalam 5 juzuk, tersebut sudah tentu ya, juzuk 26, juzuk 27, juzuk 28, juzuk 29 dan juzuk 30. Nak tak nak ni kena lancar. Ya, mesti lancar, mantap hafazannya, ingat. Sebenar-benar ingat. Kalau lupa nanti takut ketah kosong. Tak boleh nak jawab. Jadi yang kedua, dalam juzuk 26 sehingga juzuk 30, kita lihat banyak surah-surah. Ya, kalau kita lihat daripada juzuk 26, kita ada 6 surah. 27 ada 6 surah. 28 kita ada 9 surah. 29 kita ada 10 surah dan akhir ada 37 surah. Dan banyak di antaranya adalah surah-surah pilihan saya. Ya, betul. Jadi bermaksud dalam semester 3 ini pelajar agak mencabar ya, berbanding semester 1 dan semester 2. Seterusnya, apa yang perlu calon fokus iaitu kaedah resam Osmani. Ya, dalam penulisan Al-Quran nanti, pelajar wajib menulis jawapan dengan menggunakan resam Osmani. Oh, wajib. Sekiranya gagal mengikut resam Osmani, maka markah akan dipotong. Ya, markah akan dipotong. Baik. Ya, 5 juzuk. Juzuk 26, 27, 28, 29 dan 30. Inilah pelajar wajib ingat. Kena masyilah. Kalau bahasa orang tahfiz ni kena masyi, tamam. Ya. Baik. Boleh tak Ustaz minta seorang pelajar baca awal juzuk 26? Siapa boleh? Okey, Rashdan tu. Ya, Rashdan. Rashdan bersedia. Cuba baca Rashdan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا
ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. صدق الله Masya Allah. العظيم. Surakallahul azim. Barakallahu fiik. Ini salah satu imam-imam besar di Allahu Semua Akbar. Putera. SMK Masya Putrajaya Allah. ya, untuk pelajar tingkatan 6 memang kita alhamdulillah dikurniakan pelajar-pelajar yang mempunyai suara-suara yang sedap, Masya Allah. haibat. Bila Sejuk dengar, je bila rasa, solat tu Allah sejuk hati. Insya-Allah kita akan teruskan bagi juzuk 27. Saya minta kepada pelajar bernama Tasnim untuk membacakan awal juzuk 27. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين صدق الله العظيم. Sadaqallahul Barakallahu azim. fiik. Masya Allahu Allah, akbar. sejuk, Bila kita Ustaz, dengar tu semacam kita berada di tanah suci. Allahu Akbar. Imam Mahir Muakkili. Sejuk Allahu perut mak Akbar. mengandung kan. Allahu akbar. Itulah kelebihan Allahu Akbar. anak-anak kita ni. Seterusnya, juzuk 27. Siapa ya? Muhammad Wafi. Cuba baca awal juzuk 28 insya-Allah. بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. Sadaqallahul fiik. azim. Alhamdulillah. Cahaya Ustaz. InsyaAllah. Jadi kita Masya Allah. harapkan dengan bacaan Al-Quran tersebut dapat melembutkan hati-hati kita insya-Allah. InsyaAllah. Dan anak-anak bersedia 5 juzuk untuk menjawab STPM semester 3 ni insya-Allah. Mereka ni masuk-masuk STPM ni Ustaz, mereka dah memang hafal ke ataupun bagaimana Ustaz? Ke Baik. baru mula hafal? Pada mulanya syahadat untuk kemasukan ke STPM tahfiz ini adalah minimum 7 juzuk. Minimum 7 juzuk. Ya. Masya-Allah. Untuk menghafaz. Maknanya pelajar perlu menghafaz 7 juzuk sebelum itu. Tetapi sejarah baru untuk semester 2 pada hari ini SMK Putrajaya ada pelajar yang tidak pernah menghafal tetapi hari ini dapat menghafal sangat baik dan telah melepasi sukatan hafazan. Masya Sangat Allah. hebat. Maksudnya semua pelajar berpeluang untuk menghafal Al-Quran. Ya. Seronok kita dengar. Kebanyakan pelajar dia adalah mereka yang sudah menghafal Al-Quran sebelum ni. Jadi masuk ke STPM tahfiz ini untuk menambah lagi kekuatan hafazan Al-Qurannya begitu. Sedikit mungkin Ustaz boleh ceritakan kelebihan bagi mereka ini yang menghafal Quran Ustaz. Ya, insya-Allah. Apa kelebihannya Ustaz? Mungkin Ustaz boleh kongsikan. Allahu akbar. Sebenarnya ya, untuk menghafal Al-Quran ni banyak kelebihannya ya. Banyak kelebihannya yang kita maklum ya. Satu barakah lah ya. Satu ada keberkatan dalam keluarga. Ya, keberkatan dalam keluarga. Anak-anak yang ada jiwanya Al-Quran, insya-Allah kita akan tanamkan sekurang-kurangnya satu keluarga, satu anak yang tahfiz Al-Quran. Moga-moga dengan adanya anak-anak tahfiz ini dia akan membantu keluarganya insya-Allah. Allah, itu yang kita nak Ustaz. Saya nak sangat. Nanti korang semua yang murid-murid yang menghafal Quran ini jangan lupa saya lah. Allah Tarik saya Akbar. suruh masuk dalam syurga ya. InsyaAllah. Allahu Akbar. Kita penat-penat datang ke bumi ni kita nak peluang untuk ke syurga ni Ustaz kan. Baik. Allah. Jadi saya nak tambah Silakan. ya. Bagi juzuk 26, 27, 28, 29 di antara 5 juzuk ini ada surah-surah yang masyhur. Surah-surah yang orang kata glamour. Kemungkinan akan keluar juga soalan daripada surah-surah begitu. Mungkin surah Al-Mulk. Sebab hari ini boleh katakan setiap hari selepas solat Isyak pelajar akan membaca. Kita juga akan baca surah Al-Mulk sebagai amalan harian. Mungkin keluar wallahu a'lam. Bonus Ustaz ya? Bonus. Dan satu lagi kena ingat pelajar-pelajar, ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang samar-samar ini pun perlu ditekankan ya. Baik. Tips yang ketiga tadi adalah penulisan kaedah
Rasmul Utsmani. Ya. Jadi yang pertama al-hazfu. Ya. Kalau kita lihat di sana, apa dia makna al-hazfu? Membuang huruf. Contohnya wal musyrikat. Ya. Okey. Kalau dalam bahasa penulisan biasa, kita akan menulis wal musyrikat kaf alif ta. Tetapi Rasmul Utsmani menggunakan alif yang kecil itu, alif saghirah itu digantikan alif. Oh. Al-hazfu. Yang kedua al-hamzah. Ya, al-hamzah iaitu apa? Penulisan hamzah menumpang pada huruf yang lain. Yang ketiga az-ziyadah, menambah huruf, ya, menambah huruf iaitu pada alif ini. Kalau kita lihat unziru ada alif di sini. Seterusnya al-ibdal, menggantikan huruf dengan huruf yang lain. Contohnya bil huda. Kalau dalam kalimah Arab kita akan tulis ha dan alif. Tetapi dalam Rasmul Utsmani kita akan gunakan alif ini. Oh. Ya. Seterusnya al-faslu wal waslu. Ya, kalau kita lihat di sini memisahkan dan menyambung tulisan pada kalimah huruf. Innama dalam Al-Quran ada alif nun dan mim alif itu berpisah. Dan ada juga yang bersambung. Sebab itu dikatakan Rasmul Utsmani kita kena ikut. Akhir sekali ma fihi qiraatani. Kalau kita lihat di sini kalimah yang mengandungi dua bacaan, ya, ditulis dengan salah satu bacaan iaitu sirat. Kalau kita belajar qiraat, ada yang membaca dengan sin, ada yang membaca dengan sad. Ya. Jadi penulisan dengan sad itu boleh mewakili juga bacaan sin. Insya-Allah. Baik. Jadi ini adalah kaedah Rasam Utsmani yang wajib pelajar tulis ketika menjawab soalan nanti. Ada tips Ustaz supaya tak keliru, sama ada mungkin kena highlight ke Ustaz ataupun nak kena asingkan ke bagaimana? Ada tips Ustaz bagaimana? Baik supaya tak confuse ni lah. Dalam pendidikan yang kita ajar ya, dalam kita mengajar seharian di sekolah ya, kita akan bagi kepada pelajar latihan menulis. Latihan. Sebab pelajar bila selalu menulis, dia akan nampak contoh kalimah az-zakah. Ya, kalau dalam kalimah Arab, az-zakah itu menggunakan kalimah alif lam zai kaf alif ta. Tetapi Rasmul Utsmani menggunakan waw alif lam zai kaf waw ta. Sebab itu pentingnya penulisan. Sambil kita menghafal, kita kena menulis. Sebab itu bukan sekadar menghafal, tetapi pelajar kena juga menulis. Bagaimana penulisan Rasmul Utsmani yang sebenar. Bila menulis ni dia akan lebih ingat Ustaz ya? Betul. Okey Ustaz. Baik. Ini contoh contoh soalan. Jadi Ustaz nak tanya Muhammad Wafi, cuba terangkan kepada Ustaz kunci soalan bagi soalan ini. Kunci soalan bagi soalan ini. Tulis semula dan lengkapkan. Okey, baik. Terima kasih. Ya. Cuba kita lihat. Betul. Tulis semula. Jadi, kepada pelajar-pelajar, apabila dapat soalan, tengok arahan soalan. Ya, arahan soalan. Dan biasanya Al-Quran, dalam tahfiz Al-Quran, pelajar kena sambung bacaan. Okey. Ya, kalau dalam tahriri, kena tulislah. Kena daripada tulis. awal Ustaz? Mengikut kepada soalan. Okey. Kalau soalan di sini, sila tulis semula dan lengkapkan ayat berikut dengan menggunakan Rasmul Utsmani. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad ayat 7 hingga 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum. Sehingga wa annal kafirina la maula lahum. Pelajar-pelajar kena menulis daripada awal. Sila tulis semula. Maksudnya apa? Bila kata tulis semula, pelajar kena tulis semula. Daripada ya ayyuhalladzi. Betul. Okey. Kalau tak tulis terus sambung yang surkum selepas itu, maka akan terganggu markahnya. Sayang Ustaz. Sayanglah. Sebab itu kena fahamkan menggunakan Rasmul Utsmani. Tengok pula surah apa? Surah
apabila pelajar dapat soalan ini, surah Muhammad, kita dah terbayang surah Muhammad tu kat mana. Sebelah kanan, ayat yang ketujuh, kita dah nampak ayat pertama di atas, bermaksud ayat yang ketujuh berada di tengah-tengah. Sebelah kanan. Jadi pelajar bila dapat soalan, tengok surah, tengok arahan, dia boleh menggambarkan di mana hafazan, di mana soalan tersebut. Dah boleh capture dah Ustaz. Yes. Sebab itu, bila kata pelajar-pelajar ini menghafal, saya melarang pelajar-pelajar menggunakan Al-Quran yang pelbagai. Sebab dia mengganggu variasi hafazan. Macam tu. Maksudnya kadang-kadang ada pelajar menghafal ada Quran kecil, ada Quran besar dan ada juga Al-Quran yang bermakna. Bila bermakna itu dia kacau. Dia kacau gambaran. Itu tips hafazan. Ustaz. Ya, betul. Okey. Baik. Ini soalan yang pertama. Terus, soalan yang kedua, sama juga sambungkan 6 ayat selepas ayat di atas menggunakan Rasm Osmani. Ya. Bermaksud apabila soalan di sini ada 2 ayat, 6 ayat bermaksud pelajar kena menjawab sehingga ayat yang ke-8. Okey. 2, 6, jadi 8 ayat. Seterusnya, B, tulis ayat ke-5 dalam surah Al-Jumu'ah dengan menggunakan Rasmul Osmani. Semua tulisan menggunakan Rasmul Osmani. Ya. Dan hati-hati, dalam juzuk 28, kita ada banyak surah bermula yusabbihu sabbaha. Surah Al-Jumu'ah kita tak nampak. Kalau surah An-Najmu kita nampak wan najm, dia membantu. Tetapi surah Al-Jumu'ah kita tak nampak, kita tak nampak awalnya. Sabbihu ke sabbaha ke. Sebab itu pelajar-pelajar kena betul-betul betul ya. Baik, ya. Dan markah di sini 5-5 bermaksud kalau 5-5 ini markah lebih kurang maksudnya jawapan itu tak panjang, lebih kurang 2 ke 3 baris sahaja. Baik. Soalan seterusnya, tulis semula dan sempurnakan ayat yang berikut. Menggunakan Rasm Osmani juga pada surah Al-Mulk ayat 27 hingga 30. Kalau keluar soalan ini, rezeki anak-anak. Bonus Ustaz ya. Bonus sebab setiap malam baca. Betul. Sebab itu saya kata surah-surah yang masyhur kena jaga-jaga juga. Dan seterusnya, tulis ayat 9 hingga 19 surah Infitar. Ya, surah Infitar ni juz 30 pun banyak ayat-ayat yang lebih kurang sama. Ya. 10 markah. Jadi habis pelajar kena wajib jawab 3 sahaja daripada 4 soalan. 3 sahaja. Kalau nak jawab semua pun pemeriksa hanya jawab 3 sahaja. InsyaAllah. Okey, baik Ustaz. Alhamdulillah. Habis dah. Jadi sebelum itu saya nak bagi tips sikit. Saya nak bagi tips sikit. Jadi dalam masa 3-4 hari ini, pelajar-pelajar kalau boleh, hafazan yang ada dibawa dalam bacaan solat. Dia sangat memberi kesan yang baik. Cepat ingat Cepat ingat. Yang kedua, bawa kawan-kawan buat halaqah, kita test uji kawan-kawan kita. Ya. Cuba baca surah ini. Cuba baca surah ini, maknanya kita sambil menguji pelajar-pelajar. Challenge, ya, betul. Dan itu sangat membantu hafazan pelajar-pelajar. Dan yang ketiga, banyakkan menulis menggunakan Rasmul Osmani. Jadi alhamdulillah. Terima kasih banyak. Cukuplah setakat ini insya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz Ma'ruf. Terima kasih sama-sama. Yang mana hari ini kita pastikan ni semua ni imam-imam besar Ustaz Ya, betul. Artis pun ada dalam ni. Okey. Dan kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz Ma'ruf bin Ishaq, dan selepas ini murid-murid sekalian kita akan bersama dengan guru seorang lagi. Nak tahu siapakah guru yang akan bersama dengan kita? Kita akan bertemu lagi selepas ini. Road to Success STPM 2020. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ahlan wa sahlan antum ma'ana tariq ila najah STPM 2020. اليوم سنتعلم المادة تحفيظ Quran, dan selepas ini kita akan bersama dengan guru kita seorang lagi dalam subjek ini. Anda mesti nak kenal siapakah guru itu. Jom kita saksikan profil beliau.
Marhaba, kita ada di studio Ustaz Badrul Hanif. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah khair. Masya Allah, biru Masya Allah. menyala hari ya, ini. Semangat tu yang kita nak. Semangat itu yang kita nak. Baik Ustaz, saya nak tanya satu soalan. Ya. Ustaz dah berapa tahun menjadi guru tahfiz Ustaz? Guru tahfiz saya 11 tahun. Barakallahu fi. Sebelum kita nak mula Ustaz, Ya. kita buat SOP terlebih dahulu. Boleh. Okey, Mat. silakan Tak ada Ustaz. Masalah. Dan kepada murid-murid, jangan lupa sebelum kita mulakan kelas, kita pakai cecair pembasmi kuman. Kemudian Ustaz boleh buka face mask. Okey. Alright. Dan boleh letakkan di bekas. Ustaz bekas, ada bawa bekas. Kita bawa bekas siap. Macam ni baru betul. Supaya nak menjaga kebersihan, Aiman. Menjaga kebersihan, Ustaz. An-nazafatu minal iman. Betul kata Ustaz tu. Kebersihan itu separuh daripada iman. Baik Ustaz, kita nak kenalkan murid-murid kita. Di belakang sini kita ada Muhammad Wafi, Tasnim Syukri, Rushdan, Abdul Arif, Aisyah dan juga Ahmad Abid. Masing-masing mempunyai suara yang luar biasa. Dan itulah tu. Berseri-seri pula wajah. Berseri-seri wajah mereka. Ustaz, dan pastinya murid-murid di rumah mesti nak dengar Ustaz pun membacakan ayat suci Al-Quran. Kalau nak dengar, stay tune sehingga ke akhir siaran. Baik Ustaz, tadi Ustaz Ma'ruf dah menceritakan beberapa tips bagaimana untuk menjawab soalan. Di antaranya ada yang kena tulis daripada awal, kemudian sambung semula, dan yang paling penting kena tulis dalam resam Usmani. Ya, baik, betul. untuk bahagian yang seterusnya Ustaz, mungkin Ustaz boleh ceritakan kepada kita apakah yang akan kita pelajari. Silakan Ustaz. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Baik, apa khabar semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Moga-moga kita semua berada di bawah lindungan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Okey. Kalau tadi telah pun kita bersama dengan Ustaz Ma'ruf di bahagian A, iaitu subjek tahfiz Al-Quran. Bahagian A yang membicarakan tentang hifz Al-Quran, Aiman. Tapi di bahagian B ini adalah yang membicarakan tentang maharat ulum Al-Quran. Apa tu Ustaz? Maharat tu? Kemahiran ilmu Al-Quran. Ini Okey. sangat pentinglah kan kepada pelajar-pelajar ni, calon-calon kita ya, para penonton, perlu bila bergelar sebagai seorang hafiz Al-Quran, para hufaz ni berkat insya-Allah, Allahu Akbar. kena tahu ilmu kemahiran Al-Quran ini. Baik Okey. Ustaz. Jadi Ustaz akan fokus mengenai bahagian B yang bagaimana calon-calon perlu fokus di saat-saat akhir ini. Ini sebenarnya seperti yang dimaklumkan oleh Ustaz Ma'ruf tadi adalah subjek yang first batch, Aiman. Jadi first sudah batch. pasti ya bila first batch ni pastinya akan ada rasa gundah, gusar kan. Betul, Ustaz. Tertanya-tanya bagaimana bentuk soalan, bagaimana nak menjawab soalan ini, bagaimana nak menjawab soalan itu kan. Ya. Tapi jangan risau, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Ustaz. Kita road to success. Yes. STPM Tahfiz Betul. Al-Quran. Okey. Baiklah, sebelum Ustaz teruskan, Ya. kita ke lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi. Okey, Ustaz nak imbas kembali kod kertas yang telah pun diduduki oleh calon-calon STPM dan yang akan diduduki oleh calon-calon STPM. Okey. Iaitu kod kertas 932 palang 1 yang telah pun diduduki oleh para pelajar iaitu semasa semester 1. Iaitu yang mengandungi bahagian A, hifz Al-Quran dan juga maharat qiraat, Aiman. Maharat qiraat. Aiman tahu qiraat? Itulah Ustaz. Qiraat ni macam jenis bacaan ya Ustaz. Jenis bacaan macam wadduha kan. Aha. Wadduha wal laili idza saja. Bukan saja-saja dia macam tu, Aiman. Maknanya itu ada dia punya jenis. Ya, ada khilaf-khilaf bacaannya. Kalau nak tahu kena masuk ambil STPM lah. Sebab saya biasa dengar mungkin di Mekah lah Ustaz ya. Ya. Okey, untuk seterusnya kod kertas 932/3 ni, struk 2, maafkan saya, struk 2 yang telah pun diambil oleh calon-calon di semasa semester 2, iaitu hifz Al-Quran dan juga maharat resam Al-Quran, penulisan Al-Quran. Maharat dhabtul Quran, bagaimana peletakan tanda, baris dan juga titik dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, maharat fawasil Al-Quran. Itu telah pun dipelajari oleh calon-calon kita
pada semester kedua. Okey. Dan ini kod kertas yang akan diambil. Yang ni yang berdebar-debar ni kan. Takut. Pada 12 April hari Isnin Tak nanti. lama tadi. 932/3. Okey. Dan yang terakhir kod kertas 932 palang 4 ini yang telah pun diambil oleh calon-calon dengan jayanya. Oh, dah selesai? Dah selesai Okey. kerja khusus Aiman. Semester 1, semester 2, semester 3. Ditanya di soal secara lisan. Oh. Kalau istilah kami yang hafal Quran ni, kita akan panggil tebuk. Tebuk kan, tebuk Al-Quran. Okey. Baiklah, yang kita nak lihat sekarang adalah kod kertas 932/3. Okey. Okey, jom kita tengok. Okey. Di bahagian B, Maharat Ulum Al-Quran, calon-calon akan diberi dengan soalan esei. Tetapi calon-calon perlu menjawab 4 daripada 5 soalan esei yang akan memberi markah sebanyak 40 markah. 40 Banyak markah. mana? Banyak ni, Ustaz. 40 markah. Tambah sikit lagi dulu dah. Jangan risau. Teruskan, nanti Ustaz akan bagi lagi panduan di saat-saat akhir ni. Biar 40 di dalam genggaman menggapai kecemerlangan tahfiz Al-Quran. 40 markah dah ada 40 tu jangan kurang. Okey, insya-Allah. Teruskan. Kita lihat dari segi masa, ya, calon-calon dan juga para penonton. 2 jam 30 minit kita telah cadangkan kepada calon-calon supaya menjawab bahagian A 1 jam. 1 soalan 20 minit. 3 soalan perlu jawab bahagian A, jadi bermakna 60 minit. 60 minit 1 jam. Okey. Di bahagian B pula ada 4 soalan, okey, dan juga 1 soalan kita cadangkan supaya calon-calon menjawab 20 minit. Jadi calon-calon akan berbaki masa sebanyak 10 minit untuk tujuan semakan jawapan. Cukup ke, Ustaz? Cukup 5 minit di bahagian A dan 5 minit semak di bahagian B. Okey. Baik. Okey, baik. Seterusnya, jenis soalan. Seperti yang kita lihat tadi, soalan esei sudah pastilah subjektif, iaitu contoh-contoh soalannya ialah nyatakan, berikan, huraikan, jelaskan. Akan bincangkan, ini contohlah. Yang pasti, contoh-contoh ini akan memberi markah-markah yang berbeza. Okey. Okey. Dan seterusnya teknik penulisan. Ini yang selalu calon-calon kita buat salah lah. Okey. Pen mata bulat. Kita nasihatkan supaya tulisan itu nampak kemas. Okey, 1 helai 1 soalan. Guna 1 soalan besar, 1A, 1B, 1C di belakang helaian belakang. Jadi 1 helai untuk 1 soalan besar. Okey. Kemudian turutan nombor soalan. Ini pun selalu juga. Soalan di helaian yang pertama, soalan yang pertama 1A. Okey. Yang di bawahnya soalan 6B, Aiman. Macam mana boleh jadi? Itu jangan sesekali lakukan, ya. Nanti akan memberi beban kepada pemeriksa kertas pula. Okey. Dan yang seterusnya pembuka jawapan. Ini nak mencantikkan jawapan kita. Okey, betul. Okey, pembuka jawapan. Okey, siapa yang pernah lihat sukatan mata pelajaran? Angkat tangan. Ada yang pernah. Ada yang pernah lihat tak sukatan pelajaran tahfiz Al-Quran? Dah 3 semester ni kan? Sudah pastilah dah hadam lah. Semua dah angkat tangan. Okey. Kalau lihat di dalam sukatan mata pelajaran itu, telah dinyatakan objektif sukatan mata pelajaran itu. Okey. Calon dapat mengetahui, calon dapat memahami. Okey. Di situlah garis panduan dalam pembinaan soalan untuk menentukan elemen utama soalan. Okey. Diuji pelajar, sama ada pelajar mengingat definisi. Contoh, sama ada pelajar mengetahui perbezaan. Sama ada pelajar dapat menganalisis kaedah. Itu semua dimainkan di dalam soalan untuk melihat, mengukur tahap kefahaman pelajar. Okey. Jadi semua ini, elemen-elemen ini telah pun Ustaz keluarkan tajuk-tajuk dari Maharat Ulum Al-Quran supaya memudahkan calon membuat fokus di saat-saat akhir bagaimana nak mengulang kaji tajuk-tajuk ini. Senang nak buat nota, Ustaz, ya? Senang nak buat nota. Habis saja Road to Success ni, terus boleh. Terus boleh fokus. Okey.
So kita lihat definisi. Baik. Ada 8 tajuk. Okey, 8 tajuk ini sahaja di dalam Maharat Ulum Al-Quran yang mempunyai definisi. Okey, kalau kita lihat definisi tarikh mushaf, iaitu definisi Al-Quran di dalam tajuk tarikh mushaf. Ada masahih sahabah, pelajar-pelajar ni belajar, Aiman. Mushaf-mushaf yang ditulis oleh para sahabat. Ya, ada. Kemudian nasikh dan mansuh, iaitu definisi an-naskhu, nasakh. Muhkam dan mutasyabih. Mutasyabih al-alfaz, ikhtilaf alfaz al-qiraat, asbab an-nuzul dan juga al-ibrah bi umum al-lafz la bi khusus as-sabab. Okey. Kan? Definisi ni kena hafal 100%. Kena hafal. Seandainya calon-calon dapat menguasai 8 ini, sudah pasti 2 ke 6 markah di dalam genggaman. Oh, mesti keluar definisi. Mesti keluar. Okey. Penting tu. Sebab nak menguji sama ada pelajar mengetahui ataupun memahami tajuk-tajuk yang telah mereka pelajari. Ini definisi. Ini definisi. Baik. Kita lihat tengok. Boleh ya? Kita uji tengok. Kita test. Kita test tengok. Okey. Di sini pelajar-pelajar. Okey. Definisi nasakh. Siapa yang boleh? Wafi boleh ke? InsyaAllah boleh, Ustaz. Wafi anak angkat saya daripada Putrajaya. Oh, Masya Allah. Sebab cakap dengan Putrajaya lah. Oh, Putrajaya Saya agama Kedah. Oh, Kedah. Tu dia. Okey, Wafi. Definisi nasakh. Okey, baik Ustaz. Definisi nasakh dari sudut bahasa, nasakh itu bermaksud menghilangkan sesuatu atau menghapuskan sesuatu atau memindahkan sesuatu atau mengubah sesuatu tetapi masih mengekalkan keadaannya atau membatalkan sesuatu dan menempatkan sesuatu yang lain sebagai gantinya. Manakala dari sudut istilah pula, mengangkat dalil syar'i sama ada Al-Quran atau As-Sunnah dan memutuskan dalil tersebut dari diamal oleh seseorang mukallaf. Itu sahaja. Masya Allah, tu dia jawapan dia. Memang luar biasa. Okey. Seterusnya kita seorang lagi. Kita test boleh ya? Al-ibrah bi umum al-lafz la bi khusus as-sabab. Siapa yang boleh di sini? Arif. Okey, ada yang angkat tangan. Okey. Kita lihat, kita uji tengok kan? Ya, Ustaz. Okey. Al-ibrah bi umum al-lafzu la bi khusus as-sabab. Bermaksud mengambil pelajaran atau hukum dari keumuman lafaz, bukan dari kekhususan sebab. Bagus, betul jawapan dia, Aiman. Baik. Tepat sekali. Okey. InsyaAllah 6 markah. 6 markah. Ui, banyak tu. Okey, baik. Kita teruskan lagi dengan elemen utama soalan yang seterusnya, iaitu perbezaan ataupun perbandingan. Okey, ini ada 2 tajuk yang boleh diukur dan dijadikan soalan dalam bentuk perbezaan ataupun perbandingan. Yang pertama, pengumpulan Al-Quran, iaitu pada 3 zaman. Kalau Ustaz suka sebut 3Z. 3Z. Okey. Apa tu, Ustaz? Zaman baginda Rasulullah, zaman Saidina Abu Bakar dan juga zaman Saidina Osman. Oh, tu ada RABU tu apa, Ustaz? RAB sebab nak mudah ingat. 3Z ingat hari Rabu, kan? Jadi hari Rabu. Pekan Rabu. Pekan Rabu. Okey. Okey. Jadi hari Rabu semua kita ingat zaman baginda Rasulullah, zaman Saidina Abu Bakar, zaman Saidina Osman. 3 ini berlaku proses pengumpulan Al-Quran. Okey. Yang perlu ingat, apa yang calon perlu ingat para penonton sebenarnya, faktor pengumpulan. Okey, faktor pengumpulan Al-Quran, proses pengumpulan Al-Quran dan siapa yang terlibat di dalam pengumpulan tersebut. Okey. Bila dapat menguasai kesemua ini, faktor ini sebenarnya, Aiman, pelajar-pelajar bukan hanya dapat menguasai soalan daripada perbandingan dan juga perbezaan. Tetapi seandainya hanya soalan huraikan perkembangan ataupun pengumpulan Al-Quran pada zaman Saidina Abu Bakar, so pelajar dah ada. Oh, 3 perkara ni? 3 perkara ini. Dah dapat full mark dah dekat situ. So dah dapat dah untuk huraian. Okey. Seterusnya, muhkam dan mutasyabih pun boleh dijadikan soalan perbezaan. Okey, antara muhkam dan mutasyabih. Muhkam jelas maknanya,
Mutasyabih tersembunyi maknanya. Nanti kita akan lihat dalam soalan. Dan kalau Ustaz sebut tadi perbezaan 3 zaman ni, kita buat jadual lah Ustaz ya? Ya, kita boleh buat jadual ataupun kita boleh buat dalam bentuk ayat. Jangan kita buat dalam bentuk poin sahaja. Baik Ustaz, faham Ustaz? Seandainya soalan itu nyatakan, boleh. Tetapi seandainya soalan itu huraikan dan jelaskan, kita perlu jelaskan dengan isi dan juga contoh. Okey. Kalau perbezaan ni Ustaz, berapa markah dah ni? Mana? Kalau yang ni berapa markah dah kita dapat ni? Yang ini. Ini pun sama. Kalau 6 markah. Kalau dia minta nyatakan 2 perbezaan, so kita akan dapat 4 markah. Oh, baik. Di sini 2 dan di sini 2. Oh, banyak dah tu Ustaz. Banyak dah. Nak cukup 40 dah ni. Dah cukup dah ni. Nak cukup dah ni. Okey. Seterusnya? Seterusnya, elemen soalan utama yang boleh dijadikan soalan iaitu daripada tajuk-tajuk ini. Okey, al-ibrah bi umum al-lafz la bi khusus as-sabab ini boleh dijadikan soalan daripada bentuk kaedah. Mengetahui kaedah. Okey, seterusnya jenis nasakh dari sudut tilawah dan hukum, jenis mutasyabih al-alfaz, kemudian al-ikhtilaf alfaz al-qiraat. Okey, dan seterusnya cara mengenali ayat nasikh dan mansukh, cara mengetahui asbab an-nuzul. Okey, dan seterusnya hikmah penurunan Al-Quran dengan sab'ah ahruf. Seandainya ini boleh dapat dikuasai oleh pelajar, saya tak bimbang, Aiman. Tak bimbang Tak bimbang. Oh. Saya rasa tinggal nak masukkan jawapan je daripada apa yang saya susun ni. Soalan. Tinggal nak masukkan jawapan sahaja. Yang ni mungkin dah boleh pergi 10 ke 20 markah gitu Ustaz kan? Betul. Cumanya Aiman, dekat sini pandangan ulama. Yang ni nak tough sikit Ustaz. Pandangan ulama ini yang perlu pelajar fokus bukan hanya dalam bentuk poin. Pandangan ulama ini pelajar-pelajar perlu fokus sebab pandangan ulama ini tidak boleh direka cipta dan juga dalil pun tidak boleh direka cipta yang baharu. Okey, jadi pelajar-pelajar perlu ingat semua tajuk-tajuk ini dan juga perlu ingat nama ulama pada khilaf-khilaf tersebut. Oh, ada maknanya para ulama ni kita kena tahu dia punya latar belakang dan sebagainya Ustaz. Kita kena tahu nama ulama yang khilaf pada tajuk-tajuk inilah. Okey Ustaz. Saya suka tengok bila Ustaz semangat dalam menyampaikan penyampaian Ustaz pada hari ini. Jadi saya yakin dan percaya murid-murid pun kena semangat macam Ustaz juga. Dan one day anda semua murid-murid kena jadi macam Ustaz, berjaya macam Ustaz. Sedikit Ustaz kata-kata akhir daripada Ustaz boleh? Boleh. Saranan kepada murid-murid kita tak lama lagi nak duduki peperiksaan. Silakan Ustaz. Okey, baik. Yang terakhirnya Ustaz nak nasihatkan fokus di saat-saat akhir ini apa yang telah Ustaz sampaikan dan Ustaz suka untuk pesan kepada calon-calon sebenarnya jangan lihatlah hari Khamis, Jumaat, Sabtu dan Ahad. Pastikan pelajar-pelajar ataupun calon-calon tidak tidur waktu peperiksaan ini. Maksudnya sekarang 2.30 hingga 4.45, 2.15 minit hingga 4.45 minit petang. Di waktu ini selama 3 hari, 4 hari ini jangan tidur. Tetapi setkan minda kamu untuk mempelajari dan mengulas perkara-perkara yang telah kamu pelajari ini. Supaya di waktu ini minda kita telah pun teriring, dah biasa dengan jawapan-jawapan yang kita nak. Teruskan dalam jawapan nanti. Baik. Ustaz datang dari jauh, Nun, Kedah sana datang ke sini nak mengajar kita subjek tahfiz Al-Quran. Moga setiap perjalanan Ustaz itu diganjari dengan pahala. Terima kasih kepada murid-murid. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz. Kita dah berada di akhir rancangan. Kita akan kembali lagi selepas ini dengan subjek yang berikutnya. Sekian saja daripada kita. Road to Success STPM. Ishrin. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menduduki STPM 2020 pada tahun ini 2021 untuk anak-anak STPM. Khas buat anak anda Alia Saadah binti Anwar Sadat. Semoga beroleh kejayaan yang cemerlang dalam peperiksaan ini. Didoakan juga agar dipermudahkan segala urusan. Tidak dilupakan
kepada semua warga pendidik yang bertukus lumus mengajar, mendidik anak-anak kami selama ini. InsyaAllah. Selamat maju jaya. Bitaufiq wan najah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berdoa kepada Allah agar anak saya Nurul Adila binti Hasan Al-Bakri beserta dengan rakan-rakannya yang menuntut di Sekolah Menengah Agama Kedah yang juga merupakan pelajar batch pertama tahfiz agar mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan STPM. Saya berdoa juga mereka mendapat keputusan yang baik dan mendapat tempat di pusat pengajian tinggi pilihan mereka. Semoga mereka mendapat kejayaan dunia dan akhirat. Amin. Saya Nur Azza binti Abdul Aziz, ibu kepada Muhammad Tasnim bin Muhammad Syukri, pelajar SMKA Putrajaya yang merupakan pelajar aliran tahfiz STPM yang bermula pada tahun 2019. Sekarang beliau berada di semester 3. Besarlah harapan saya semoga aliran ini menjadi asbab kepada cemerlangnya akhlak, cemerlang dunia akhirat dan juga berjasa kepada agama bangsa dan negara. Dan besar juga harapan saya mudah-mudahan aliran ini akan menjadi pemangkin kepada pembangunan dan kemajuan tahfiz negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.